fitnah yang berleluasa dekat Facebook, Instagram, media sosial. Kenapa? Sebab isu falsafah ilmu. Manusia ni dia akan fikir selagi benda tu tidak dibuktikan benar, maka dia bukan kebenaran. Betul tak? Itu falsafah ilmu. Tapi masyarakat fikir tak fikir pun. Dia kata, oh dah tulis macam ni, betul lah, Sumber memberitahu. sumber benda tu, maka betul lah. Sedangkan tak sabit lagi. Falsafah ilmu mengajar kita apa-apa benda tuduhan perlu diuji. Mana? Siapa ajar? Nabi ajar falsafah ilmu tu. Hadis Nabi cakap dengan cukup jelas, al-yaminu ala man ankara. Mana orang yang dituduh cukup sekadar, contoh Mizi tuduh saya ustaz nak kahwin dua, saya kata tidak. Kan? Tidak. Rakam. Tidak. Kan? Tidak. Statement dalam kamera, padang kamera, tidak. Kan? Contoh kan? Okey. Jadi cukup saya cakap tidak, maka dari sudut falsafah ilmu dia, kebenarannya itu. Mizi kata, ya ustaz ni, bawa bukti. Mizi tak ada bukti. Adalah ustaz, saya rasa. Saya tengoklah ada orang tulis apa. Mana bukti? Ada gambar ada ni? Tak ada. Jadi selagi mana tak ada, selagi itu tidak dibuktikan dan bukan kebenaran. Kalau kabarnya tak kira Ustaz. Itu isu falsafah ilmu. Sebab falsafah ilmu dia akan belajar hakikat kebenaran. So ada kebenaran ni, ada satu fakta yang datang, ini adalah pada peringkat syak sangka-sangka. Tapi ada sangka-sangka yang dibuktikan dengan kadar tertentu, dia naik peringkat zon. Ada yang naik lagi sampai yakin. Jadi itu adalah isu konflik falsafah ilmu yang berlaku. Dan isu yang lagi kritikal kita tengok dalam gerakan Islam, yang tadi dah sebut satu isu kritikal, di mana falsafah ilmu dia tidak bersepadu dan menyeluruh. Dia hanya ambil satu sisi yang kecil, lepas tu dia dah jadi itulah. Dan masalah dia bila jadi macam tu, dia akan tenggelam dalam kerangka falsafah ilmu sedia ada. Masalah kedua yang mungkin benda ni kita kena tekankan betul-betul adalah kesepaduan. Tadi mungkin tidak menyeluruh, kedua adalah kesepaduan. Gerakan Islam dia terperangkap. Bila dia ambil Quran Sunnah, dia nampak macam tak boleh apply. Bila dia ambil sains, dia nampak macam boleh apply besar. Tapi mana Quran Sunnah kat sini? Jadi ini krisis yang perlu berlaku. Jadi bila dia gagal untuk ambil dua-dua, nak menyatukan tu, masalah dia akan tenggelam dengan apa-apa hakikat kebenaran yang disumbat kepada dia, yang dah ada bukti saintifik. Contoh, dia buktikan saintifik SDG ni kena buat sekian, dia buktikan saintifik demokrasi adalah cara yang aman dan sebagainya. Jadi pembuktian saintifik tu seolah dah cukup, walaupun boleh jadi nilai tersebut bercanggahan Quran Sunnah, walaupun boleh terbukti bahawa kebenaran tu pun sebenarnya bercanggahan Quran Sunnah, tak benar pun ikut Quran Sunnah. Jadi ini krisis yang bagi saya perlu diselesaikan. Gerakan Islam kena mula terbuka untuk membincangkan semula tentang falsafah ilmu, dan mula membincangkan semula dengan ahli dia secara dalaman, membuat wacana-wacana, berbincang dengan profesor-profesor, berjumpa dengan ustaz-ustaz dan juga saintis-saintis, duduk satu meja. Sekarang contohlah, mana dekat tempat di sini yang ada saintis dan juga para saintis yang tersohor dan ustaz-ustaz yang berfikir, duduk satu meja berbincang macam mana nak tentukan satu-satu kebenaran. Dia akan nampak macam ayam itik, dan akhirnya gerakan Islam tidak dapat manfaat daripada dua-dua dunia. Usaha dan gerakan Islam ada. Sebab tu kalau kita tengok antara arus gerakan Islam yang wujud, dia cuba membawa kepada yang profesional ni mampu bercerita dalam Quran Sunnah, dan dia bawa kepada yang mampu bercerita Quran Sunnah, asatizah mampu untuk menyusun strategi-strategi dan gerakan Islam. Benda ni berlaku, cuma dia berlaku dalam bentuk implementasi lah. Tetapi bila kita tengok dari asas epistemologi, falsafah ilmu, dia tidak diubah, dia masih terpisah.